hukum hakam sama sekali dalam bab fiqh dia tahu, dan dia beramal dengan amalan tasawuf, berzikir, berwirid, barulah dia akan sempurna amalan dia. Ilmu fiqh hadis, sebab itu ada setengah ulama tasawuf kata ilmu kulit zahir, maknanya membicarakan sah atau tidak, halal, haram dan sebagainya. Tapi tasawuf itulah maknanya sebagai amalan untuk membersihkan diri supaya dapat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang nak beramal dengan amalan tasawuf, berwirid, berzikir dan sebagainya, yang pertama sekali dia mesti bersih. Membersihkan. Bersih itu bersih dari segi badan daripada najis. Dengan berwudu, mandi wajib dan sebagainya. Bersih badan, bersih pakaian yang kita pakai. Kalau tak bersih, sembahyang tak sah. Dan bersih demi hati. Hati tak bersih, tidak ikhlas, sembahyang tak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Aku tidak perintah kamu sembahyang. Kalau kamu nak sembahyang tak ikhlas, kerana tunjuk-tunjuk pada orang, kerana segan pak mentua dan sebagainya, salah. Wa ma umiru, aku tak suruh, tak payah sembahyang, tak apalah. Jadi kalau nak sembahyang, nak ibadah, zikir, wirid, sama sekali ikhlas, bersih. Untuk membersihkan itu tuan-tuan, ada dua cara. Kalau pakaian kotor, badan kotor, kita mandi, InsyaAllah bersihlah. Pakailah sabun-sabun. Pakaian bersih, kita rendam dengan sabun. Pakai klorak kemudian, InsyaAllah bersih. Tapi dengan badannya, dengan sesuatu yang nampak, tapi dalam benda tak nampak, tuan-tuan, macam mana nak bersihkan dia? Macam mana nak bersihkan dalamannya? Seperti ikhlas, daripada sifat takabur, sifat-sifat yang mazmumah. Nak bersihkan ialah dengan benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak itu ialah di antaranya ialah dengan majlis ilmu, dengar nasihat, itu bersihkan hati. Sedar, ihsan dan taubat, hati kita akan bersih. Dengan apa dia, zikir-zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kami duduk, sambil bangun, baring, berdiri, mengiring, hati sudah teringatkan Allah. Itulah cara kita nak membersihkan dalaman. Apabila seorang itu buat dosa, akan adalah tanda-tanda hitam dalam kalbu dia. Tapi kalau dah banyak dosa, akhirnya tanda-tanda hitam itu akan penuh. Dah tak keluar lagi cahaya dari dalam ini. Bila tak keluar cahaya, ibarat kalau dulu orang pakai lampu yang pakai apa dia, cepeni lah, orang kata cepeni. Macam nak kenapa ini cahaya ini terang? Sebab dia punya kaca itu bersih. Bersih. Jadi kenapa maknanya seseorang itu tak ada nur, tak ada cahaya? Sebab hatinya kotor, hatinya tidak bersih, hatinya gelap. Sebab itulah kita bersihkan dengan banyak berzikir, bertaubat, dan akhirnya cahaya dari dalam ini akan memancar. Dan akhirnya nurun ala nur, yahdillahu nurihi man yasha. Cahaya atau cahaya yang berlipat berganda yang Allah jadikan sampailah, maknanya cahaya itu berlipat berganda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang menjadikan cahaya. Allah itu bukan nur, sebab nur atau cahaya itu makhluk. Allah yang menjadikan cahaya itu. Cahaya kepada manusia, yahdillahu nurihi man yasha. Siapa-siapa yang dikehendaki dia dengan usaha dan ikhtiar, bertaubat, berzikir dan sebagainya, akan terpancar cahaya. Inilah ilmu yang tak nampak, yang ada dalam batin kita. Sebab ilmu yang nampak, kita boleh tengok dari kitab-kitab, buku-buku dan sebagainya. Tapi yang tak nampak ini ialah melalui amalan. Melalui amalan. Sebab itu man amila
Allah akan berikan dia, ajarkan dia apa yang dia tak tahu. Itulah ilmu ilham. Kalau pada nabi-nabi dia kata wahyu, dan pada manusia ilham ataupun hidayah. Dan wahyu itu kadang-kadang digunakan juga kepada haiwan. Macam dalam Quran, kalau kita buka surah An-Nahl, Allah ada berfirman, wa auha ilan nahl, aku bagi wahyu, mana bagi ilham pada lebah-lebah itu untuk membuat sarang, sama ada di pokok-pokok ataupun di bukit-bukit. Baik, itulah maknanya lebah yang bersarang di atas pokok itu mahal. Dia punya nilai dia daripada yang dia atas pokok tempat yang rendah. Macam di kelapa sawit dan sebagainya, dia hanya ambil madu-madu di sekitar situ. Kadang-kadang madu daripada tebu atau sawit, jadi khasiat yang kurang. Tapi kalau lebah talang tu di atas pokok yang tinggi-tinggi, dia lebih tinggi, dia banyak nampak pokok-pokok herba dan sebagainya, dia dapat banyak madu-madu yang berkhasiat dan lebih baik. Dan kalau lebah daripada Yaman, dia di atas gunung. Di atas gunung, dia turun cari makan beribu-ribu herba. Itu kalau lebah madu daripada Yaman tu, satu botol tu beribu rial harganya. Mahal sebab kualiti dia bagus. Tuhan bagi dia hidayah, petunjuk kepada lebah. Dan di akhir ayat itu tuan-tuan, apabila kita kaji, dan dia akan membuat sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Hari ini dulu memang kita tak tergambar macam mana orang buatkan sarang lebah. Hari ini banyak orang buat sarang lebah bersarang di situ dan kita ambil madu dia. Ikan-ikan di laut, dulu kita ingat nak dapat ikan pergi laut, pergi sungai. Rupanya hari ini daripada ayat Quran itu juga menggambarkan kita, mengajarkan kita ilmu ikan di laut juga boleh dibuatkan sangkar. Tak payah lagi pergi laut, ternak aja ikan, dekat sangkar-sangkar kita boleh dapat dengan mudah. Jadi kalau kita kaji tentang ilmu yang ada dalam Quran itu mengandungi dan meniputi berbagai-bagai perkara untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, bicara ilmu yang seperti ini memang patut diadakan. Lebih banyak lagi bagus. Sebab pada hari ini kita menghadapi berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai ancaman, ajaran Syiah dan sebagainya. Kita menyalahkan ajaran lain yang salah, yang kita kata salah lah. Tetapi kita juga kena mantapkan ilmu yang ada pada kita. Kita di Johor ini, khususnya di Malaysia ini, kita berpegang pada tauhid Al-Ash'ari dan Al-Maturidi. Ini perlu kita kaji bagaimana pembawaan imam kedua ini tentang menghuraikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada bicara ilmu akan datang, kita akan cuba cari orang yang pandai, alim dalam tauhid ini, supaya dapat menghuraikan tauhid yang kita pegang sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mazhab juga, kita kena tahu selok-belok mazhab Syafi'i yang kita pegang. Mazhab ni berasal daripada perkataan zahaba, pergi. Mazhab maknanya kemana pergi ilmu fiqh yang kita pegang hari ini. Imam Syafi'i adalah imam mujtahid, imam pakar yang sangat alim. Umur 9 tahun dah hafal Al-Quran. Dan dia sangat alim, sangat alim. Banyak dia punya ilmu. Jadi kita dah kena tahu apa pengajaran-pengajaran dalam mazhab Syafi'i itu, supaya kita beramal dapat sampai kepada amalan yang benar. Sebab dia imam-imam yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ini kira-kira orang yang pakar dan sangat alim. Ibaratnya kalau kita nak minum air, kita buka paip, dapat air bersih. Air itu dari mana? Air itu daripada saluran-saluran dan sampai pada kolam besar. Ibaratnya itulah. Yang
Imam Syafi'i inilah maknanya yang menapis, menyaring ilmu itu dan sampai kita pada hari ini dan kita dapatlah ilmu yang dah tinggal mengamalkan saja. Imam Syafi'i mengeluarkan hujah-hujah dan juga mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada padanya, mengkaji Al-Quran dan hadis. Dia tak lari ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan akhirnya akan sampai kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dua itulah jadi sumber pegangan kita, Quran, hadis, dan kita pada Syafi'i berpegang pula dengan ijma' ulama dan ilmu qiyas. Dan ini juga mana perlu kita dalami dan ketahui dalam bicara ilmu, insyaAllah pada masa-masa akan datang. Begitu juga dalam tasawuf. Kadang-kadang kita tak tahu tasawuf apa yang kita pegang hari ini. Ini dah hujankan ni pun mana sedikit saja huraian-huraiannya. Kalau saya tengok kaji-kaji hujankan ini ialah berasal daripada cabang daripada wirid ini Naqsyabandi, Syahabuddin Naqsyabandi. Dia dimakamkan di Uzbekistan. Alhamdulillah tahun lepas saya dapat ziarah ke sana di Uzbek. Dia lah guru ataupun khalifah bagi bagi wirid Naqsyabandi, dan kita adalah mengambil cabang-cabangnya. Kalau nak kira masih banyak lagi wirid-wirid yang lebih besar yang sampai diamalkan oleh Naqsyabandi. Dan dia tak lari, akhirnya pergi kepada Rasulullah SAW. Dia ambil bantuan hadis dan sebagainya, itu tak boleh lari. Kalau terputus amalan-amalan tak sampai ke situ, banyak amalan-amalan itu masih diragukan. Jadi itulah tuan-tuan, bidang ilmu ini sangat luas. Dan mudah-mudahan ini bicara ilmu yang pertama ini diadakan membuka jalan supaya kita pada masa-masa akan datang dapat lagi mengkaji jalan lebih halus, lebih teliti, lebih dalam, dan panggil orang-orang yang pakar-pakar untuk memberikan penerangan kepada kita supaya mudah-mudahan dapat kita jadikan panduan. Jadi tuan-tuan, itulah saya kata ilmu itu luas. Masa terhad 15 minit dan cukup dulu sebagai pengertian kepada ilmu, pengetahuan, dan pengetahuan yang bahasa ini sampai kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan takrif atau pengertian ilmu dari segi pandangan Islam. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz Ustaz Haji Hamzah bin Sabri menerangkan bagaimanakah kehidupan seseorang tadi supaya ianya dapat menguasai ilmu-ilmu agama khasnya di dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan juga ilmu fiqh. Yang mana ilmu fiqh itu adalah cara-cara hukum ahkam dalam kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah SWT. Di sini ada hukum-hukum tertentu, haram, wajib, sah, batal, dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak tahu dalam suasana hukum ahkam bahagian fiqh ini, sudah barang pasti segala amal ibadah kita tidak terima, salah satu darinya. Yang kedua, perubahan ilmu tasawuf juga apa yang Ustaz terangkan tadi. Bagian tasawuf pula naklah kita membuat sesuatu amal ibadah tadi dengan tulus ikhlas kerana Allah semata-mata. Seandainya di situ ada timbulnya sifat-sifat riya, ujub, takabur umpamanya, begitu juga tidak akan diterima amal ibadah kita. Benda itu berhubung dengan sifat hati kita yang kita tak nampak. Kadang-kadang ada di dalam masyarakat kita, sebagai ustaz dengan tadi di depan mak bapak mentua sembahyang, tak ada tak sembahyang. Jadi maknanya ini satu pengajaran yang baik pada kita. Dan seterusnya ilmu tauhid pula merupakan akidah. Hal tujuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya setiap amal ibadah kita tidak ada disertakan dengan syirik pada Allah SWT. Itu juga kalau sekali ada kesyirikan dalam amal ibadah kita, menyamakan sifat zat ataupun perbuatan Allah, sudah barang pasti ditolak amal ibadah kita. Maka dengan itu, sekali lagi Ustaz, terima kasih yang Ustaz dapat menerangkan sedikit dalam bahagian pengertian ilmu tadi. Maka untuk itu kita berpindah kepada soalan yang kedua ini. Saya tunjukkan kepada Ustaz Haji Ahmad Tunggal, iaitu dalam yang
kedua Ustaz, iaitu ilmu dunia dan ilmu ukhra atau ilmu hari akhirat. Manakah yang lebih tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis Forum pada pagi ini dan juga pengurusi majlis keseluruhannya yang dihormati pengurusi Bupati Mahadika Tuan Haji Jemaah bin Haji Nasir, yang dihormati Encik Haji Tuan Haji Hasan bin Ismail Ketua Kampung dan pengurusi Surau Perda Haji Tunggal bukan itu. Saya di Tunggal. Tahun 2010 saya datang kemari, saya beri nama Surau Perda bapak saya Tunggal. Hari ini saya datang lagi, alhamdulillah, dalam majlis forum. Dulu belum ada anugerah, hari ini sudah dapat anugerah, alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, pada hari ini syukur alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam majlis agama, majlis ilmu, yang mana kelebihan ilmu itu pertama sekali kalau kita datang niat untuk mencari ilmu dipermudahkan jalan menuju syurga. Yang kedua, kedatangan kita kerana nak mengiratkan silaturahim, berhubung berkasih sayang. Dengan rasa kasih sayang itu akan panjangkan umur insya-Allah. Dan yang ketiga, nanti pada hari akhirat kita akan bertemu lagi duduk seperti ini, kerana dalam surah Yasin ada menyebut inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Ahli-ahli surga itu duduk berpasang-pasangan, sama dengan suami isteri atau dengan sahabat-sahabat kawan-kawan yang sama-sama memperjuangkan agama Allah. Yakinlah bahawa niat kita memperjuangkan agama Allah, kita berjihad dengan ilmu pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, ilmu yang kita tuntut memang ada dua, ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia pun kita kena cari, ilmu sains, ilmu fizik, ilmu bahasa, ilmu sejarah, berbagai-bagai ilmu dunia. Kalau kita tinggalkan ilmu ini dikuasai oleh orang kafir, kita kena cari juga ilmu ini. Anak-anak kita dididik, beri asuhan dengan mempelajari ilmu-ilmu badan. Dan yang penting di antara ilmu itu, ilmu dunia dan ilmu bahasa. Ilmu bahasa sangat penting, kerana kadang-kadang orang itu ada maklumat, ada ilmu, tapi tidak tahu bahasa, maka ilmu yang nak disampaikan itu tak sampai. Itu kerana bahasanya lemah. Mungkin juga minta maaf jangka pensyarah-pensyarah guru-guru sekarang ini tidak diminati oleh anak muda, kerana anak muda itu bahasanya lebih pandai daripada guru-guru yang mengajar. Itulah tuan-tuan di antara sebab apa sebab kelak-kelak agama yang datang orang tua-tua, orang muda tak datang. Tapi insya-Allah sekarang ada imam muda dengan bahasa dan ilmu yang luas, nampaknya dia banyak menarik. Tuan-tuan puan sekalian, ilmu syariat juga perlu dipelajari seperti fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi dengan ilmu-ilmu agama inilah yang diajar oleh Rasulullah SAW di Madinah dulu. Namanya satu tempat namanya Sufah. Siapa pergi Madinah, duduklah dekat Sufah, tempat Nabi mengajar agama. Tempatnya tak luas, muat 30 orang saja. Jadi daripada murid-murid inilah tersebar satu dunia luasnya ilmu pengetahuan sampai sekarang. Jadi ilmu yang dipelajari itu hendaklah disampaikan pula kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Sebelum Mu'az pergi ke negeri Yaman, Nabi tanya, dengan apa kau nak berhukum, kau nak mengajar orang dengan
Yaman tu dengan apa? Muaz jawab dengan Al-Quran. Nabi tanya lagi, kalau tak ada dalam Quran hukum-hukum itu kau berpadu pada apa? Pada hadis. Baik dengan Quran tak ada hukum, hadis tak ada hukum, kau nak berpegang kepada apa? Kias. Kias dia mengkias. Jadi ada kias kita dalam mazhab Imam Syafi'i ini, ada kias. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, ada namanya disebut kias. Tapi kaum muda Wahabi tidak ada kias, Quran dengan hadis saja. Padahal zaman Nabi ada kias. Baik, kalau kau berhukum dekat Yaman tak ada Quran, dalam Quran tak ada disebut, dalam hadis tak disebut, dalam kias tak disebut, kau nak berpadu kepada apa? Jawab Muaz dengan ijma' ulama. Baik, ijma' ulama pun tak ada, menggunakan dengan ijtihad. Jadi ada 5 tuan-tuan. Dalam kita berpadukan agama itu ada 5. Kita nak menghukum, nak buat sesuatu hukum itu ada 5. Pertama dengan Al-Quran, kedua dengan hadis, kedua dengan qiyas, keempat dengan ijma' ulama, kelima dengan ijtihad. Apa yang berlaku setengah masyarakat sekarang ini, kadang-kadang dia pakai Quran saja, hadis pun tak tahu, Quran saja. Ini ada kumpulan macam ni, banyak orang berpandu kepada Quran saja, hadis tak pakai. Ini pun dikatakan sesat juga pahaman macam ni. Sebab Quran dan hadis, hadis itu menceritakan, menerangkan dengan mengenai Al-Quran. Jadi Muaz bin Jabal ditepuk dadanya, betul, pergilah kau ke Yaman. Begitulah tuan-tuan sekalian mengenai ilmu. Jadi ilmu yang bernilai di sisi agama namanya ilmu laduni, ilmu yang terus diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang nampak kita di dalam Quran dapat ilmu laduni itu ialah Nabi Khidir. Nabi Musa nampak dia tak dapat di situ, kerana Nabi Musa sebagai murid kepada Nabi Khidir. Jadi setelah Nabi Musa dengan pembantunya, dia membawa bakul. Di dalam bakul itu ada makanan termasuk ikan yang sudah digoreng. Apabila perjalanan sudah penat, Nabi Musa kata, mana makanan kita? Kita dah penat nak makan, dah lapar. Apa nama pembantu atau penolong Nabi Khidir itu berkata, ikannya sudah meloncat ke laut, ikan yang sudah mati hidup semula. Jadi Tuhan nak beritahu kepada Nabi Musa bahawa tanda-tanda kau nak bertemu dengan orang yang memberi ilmu laduni ini ialah Nabi Khidir. Tandanya pada ikan yang meloncat ke laut, ikan yang sudah mati hidup semula. Jadi pembantu Nabi Musa itu dikata, aku lupa nak beritahu kau yang ikan itu sudah meloncat. Nasina, dekat itu nasina disebut. Inna nasina, kami lupa. Di sini kita nak sama-sama mengambil pengajaran bahawa di dalam kita baca doa Quran, Allahumma zakirna min huma nasina, dalam Quran ada cakap. Tapi Imam Palestin yang datang ke Mesir pada bulan puasa, dia jadi imam dan khatam Quran, dia baca Allahumma zakirna min huma nusina. Saya tanya dia, dalam Quran Malaysia disebut nasina, Asyik baca nusina, apa beza kata? Saya kata apa bezanya? Kalau nasina itu syaitan yang melupakan dia, kalau nusina Allah yang melupakan, yang dilupakan. Nusina dilupakan, Allah yang melupakan. Nasina syaitan yang melupakan. Syaitan melupakan bahawa ikan itu sudah meloncat, dia tak beritahu kepada Nabi Musa. Ini mengenai ilmu. InsyaAllah tuan-tuan yang budaya Quran, baca Quran, bolehlah diubah daripada nasina kepada nusina. Dua-dua betul. Nasina boleh, nusina boleh, tapi yang lebih betul nusina, dilupakan.
Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya sekalian, ilmu laduni itu hanya diberi oleh Allah secara langsung. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar itu ilmu laduni. Di tuan-tuan sekalian, ilmu laduni sangat berharga. Dan itulah kalau orang itu sudah beri ilmu laduni, maknanya dia dapat kebaikan yang banyak. Saya rasa untuk setakat ini cukuplah. Dan juga ilmu makrifat itu pun ilmu yang sangat berguna. Kerana kalau seorang itu bertambah ilmunya banyak, tapi tidak bertambah makrifat, ibadahnya, perkenalannya dengan Tuhan, maka semakin jauh dengan Tuhan ilmunya itu. Jadi ilmu yang penting di sini ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak ilmu, semakin bertakwa, semakin beriman, semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin baiklah. Itu namanya ilmu makrifat, ilmu rasa, ilmu kenal. Sekian saja, insyaAllah. Sambung semua. Alhamdulillah, Ustaz ya. Jadi di sini saya dapat mengambil sedikit peringatan kepada kita semua. Sebagaimana jalan untuk mencari ilmu tadi, seperti Ustaz nyatakan adalah ilmu yang diridai Allah adalah dipermudahkan. Ya. Alhamdulillah pada pagi ini saya perhatikan seluruh negeri Johor ada kawasan bagi kita ni, ya, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu dalam sabda Rasulullah yang saya teringat bahawa sesungguhnya sekiranya kamu berjalan-jalan di muka, yang maksudnya hadis Nabi, sekiranya kamu berjalan-jalan di muka bumi Allah ini menjumpai majlis-majlis ilmu, maka hendaklah kamu singgah sebentar, yang mana ia merupakan taman-taman syurga dia di akhirat nanti. Sebagai Ustaz nyatakan tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan segala ilmu yang kita peroleh itu yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu ketika nanti hanya kita dikumpulkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Amin insyaallah ya. Maka dengan itu Ustaz, iaitu apa ni soalan selanjutnya, ya, saya tunjukkan surat yang ketiga ini kepada Ustaz iaitu Haji Hamzah bin Ramli, ya. Apakah langkah-langkah untuk mengembalikan minat kepada umat Islam pada hari ini? Jadi maklum hari ini ramai di kalangan masyarakat kita, sama ada yang agak berumur dan muda, sebenarnya jauh daripada untuk ilmu-ilmu agama ini. Sekian. Minat. Saya teringat dulu ada lama dah ni, ada lagu racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu, yang mana satu yang akan kau beri padaku. Hari ini tuan-tuan, hari ini kita tak nafikan bahawa minat ilmu banyak, tapi cabaran juga sangat banyak. Ibarat madu dengan racun lah kiri kanan. Semuanya ada, macam-macam ada. Kalau kita buka TV, dari pagi subuh sampai ke malam kita nak dengar ruangan agama, ada. Daripada baca Quran, ceramahnya, kuliah subuhnya, macam-macam ada. Tapi berapa orang yang dengar, wallahu a'lam. Yang lain hiburan juga terlalu banyak juga. Yang dramanya, yang cerita hantunya, macam-macam. Orang perdana ada, cerita hantu pun ada. Yang mana satu yang kita pilih. Kemudian dulu kita tak ramai lah apa ni hafaz Quran, hufaz. Hari ini ramai tu kan. Tapi yang tak hafaz, yang dari dulu sampai sekarang sembahyang baca inna a'taina saja pun ramai. Tak hafal Quran. Yang hafal pun ramai. Jadi macam-macam lah. Macam ni lah tuan-tuan. Macam mana nak tarik minat supaya perkara-perkara agama ni
diminati oleh orang ramai. Pertama sekali kita baliklah pada tajuk kita, ilmu lah. Untuk kita pilih yang mana baik, yang mana tak baik. Pilihlah yang baik-baik. Selalu diadakan majlis-majlis agama seperti ini. Mungkin di masjid, di surau kurang orang-orang muda minat. Apa salahnya kalau ulama-ulama pula turun ke Padang, ke mana tempat-tempat yang beliau nak anjurkan supaya dia mendengar ceramah-ceramah tersebut. Benda ni nak kena usaha, nak kena berterusan. Sebab ilmu ni bukan boleh dapat dengan mudah. Imam Syafi'i bila tanya berapa lama menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i seumur hidup. Lepas itu kita talabul ilmi minal mahdi ilallah. Menuntut ilmu itu daripada buayat, daripada dah buai lagi dah belajar. Dulu didengar la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Diajar tu. Bila dah modal sikit, dah cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah budak tu besar dah. Ini je kebahagiaan. Perubahan-perubahan, tapi baiklah juga main aja dengan sikit-sikit. Maknanya daripada buayang sampai pilihan lahat. Sebab itu dalam kita punya mazhab, sampai mati pun dibacakan talqin lagi. Dibacakan talqin. Sebab Nabi pun pernah buat, membacakan sesuatu kepada orang nak mati. Sahabat-sahabat tanya apa orang dengar, orang nak mati dengar. Nabi kata didengar. Apabila kita sebut, didengar. Orang yang nak mati itu dengar apa yang kita bacakan di atas. Jadi begitulah maknanya tuan-tuan, sepanjang masa untuk belajar ni sepanjang masa. Di sekolah-sekolah juga pada hari ini bukan kurang pelajaran agama, bermacam-macam pelajaran agama. Guru-guru agama di sekolah rendah, sekolah menengah, guru-guru Jacob dan sebagainya, beribu-ribu orang. Itu ramai. Dan juga kalau kita tengok sekarang ini kemudahan-kemudahan melalui internet. Hari-hari kalau kita nak dengar ceramah, ada ceramah agama. Kalau kita nak, kalau tak nak tu memanglah apa pun tak terjadi. Melalui internet, kemudian hari ini, dulu kita baca Quran, Allamal alladzi 'allama bil qalam. Tuhan mengajar dengan kalam. Banyak kalam, memang ada kalam. Tapi hari ini kita tengok ada pen yang boleh mengajar kita tuan. Apa ni Quran yang gunakan digital tu? Kita tunjuk aja, dia punya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dah. Main kalam je. Kita nak lagu siapa? Lagu Pasir Samad, lagu macam-macam lah, syekh-syekh karik-karik yang terkenal di seluruh dunia tu. Kita tunjuk aja, dia baca. Itu sekarang. Itu pun memang beberapa yang gunakan. Minat tu kurang. Tapi insyaAllah, kalau sekiranya usaha-usaha untuk memperbanyakkan lagi kemudahan-kemudahan tersebut dan lipat gandakan lagi usaha kempen-kempen untuk membaca, untuk mencari ilmu, untuk memilih ilmu-ilmu yang baik-baik itu. Sekarang ni kemudahannya memang banyak. Pintu taubat masih terbuka dengan luas lagi. Besok apabila khutbah Jumaat yang baru lepas ni, saya baca khutbah masa itu, dia kata apabila matahari terbit dari barat, barulah pintu taubat akan tertutup. Masa itu akan keluar Dajjal, keluar Nabi Isa, keluarlah Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang ini, alhamdulillah, maknanya pintu taubat masih terbuka, pintu ilmu juga masih terbuka. Carilah seberapa banyak, berilah galakan kepada anak-anak. Jadi maknanya kata kita
usaha anak-anak dan masyarakat juga kita kena ajar. Kita tidak boleh pula hanya nyuruh orang saja. Orang-orang Israel itu dalam Quran Allah templak. Dia kata atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu suruh orang aja buat baik. Kenapa kau buat jahat? Wa tansawna anfusakum. Rupanya diri kita ni lupa, lalai juga. Kita pun 2 kali 5 sama dengan buat juga benda yang tak baik. Wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Aku tak nakal, kata Allah. Kalau kita tengok dalam Quran, bahasa-bahasa yang digunakan begitu mencabarlah. Tak nakal, tak ada otak, tak ada macam-macam lah. Itu pun kadang-kadang manusia tidak boleh lagi menjadikan iktibar. Maknanya yang Allah begitu keras memberi amaran kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Allah jadikan tuan-tuan manusia ni waja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan manusia itu mula jadikan as-sam'a, pendengaran, kemudian penglihatan, barulah hati. Baik itu kalau kita bangun pagi tuan-tuan, apa yang kita sadar dulu? Yang sadar dulu ialah kita punya pendengaran tuan-tuan. Mata masih kejam, tapi telinga dah dengar bunyi burung, dah dengar dah kadang-kadang macam-macam suara dah. Barulah kita celik, barulah hati kita ni berfikir, boleh buat itu, buat ini dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia matanya kejam, tapi telinga dia dengar. Itu belum tidur lagi tu. Tapi kalau telinga dah tak dengar, mata celik besar macam pun, itu tidur tu. Telinga ni yang Allah jadikan dulu. Sama wal absar, barulah pendengaran. Pendengaran, barulah penglihatan, barulah al-afidah. Jadi itulah tuan-tuan hadirin sekalian, maknanya kita tak boleh putus asa dalam untuk kita mengajak, dakwah, mengajar orang dan membuat program-program yang baik-baik. Tak boleh putus asa, berterusan. Sebab cabaran begitu banyak. Bagaimana semua setuju tadi, kita ni matlamat kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga bukan yang mudah. Kena ikhtiar, kena usaha. Dan nabi-nabi yang dulu pun lagi banyak cabarannya. Ramai nabi-nabi yang kena bunuh, para sahabat yang mati syahid, yang terkorban dan sebagainya. Tapi mereka terus berjuang sampai ke titisan darah yang akhir. Jadi usaha mestilah diteruskan. Walaupun mungkin kita penat, letih dan sebagainya, tetapi usaha mesti ada. Mudah-mudahan dengan usaha yang berterusan itu, Allah akan berikan ganjaran sebaik-baiknya di akhirat kelak. Itulah tadi tuan-tuan sedikit yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah untuk menarik minat. Walaupun banyak lagi perkara yang boleh diolah, saya minta maaflah, tapi itu saja yang saya maksudkan. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, yang sedia penerangan dari Ustaz Haji Hamzah bin Abdi berhubung dengan minatnya ilmu kepada seseorang tadi. Jadi di sini apa yang dipahamkan Ustaz tadi, pertama-tama sekali kalau dapat ilmu yang kita minat itu adalah ilmu yang membawa kepada keredaan Allah. Oleh kerana setiap amal ibadah yang kita laksanakan dengan ilmu yang mendapat keredaan Allah itu, maka setiap itu mendapatkan ganjaran pahala. Ianya merupakan bekalan untuk sama-sama kita bawa balik ke negeri akhirat. Setiap diri manusia akan dinilai jika ada amal ibadah yang baik tadi, maka amal-amal yang baik inilah yang akan membela kita, yang akan beri syafaat dan beri pertolongan kepada kita dari akhirat. Akan tetapi sebaliknya, seandainya ilmu-ilmu yang sia-sia